Assalamualaikum, nama saya Irina binti Muhammad Syukri, nombor KBJ 2015100055 daripada Seksyen H8. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 1, proposal kajian dalam subjek penyelidikan dan statistik asas dalam kejuruteraan BBS 3052. Ahli kumpulan kami terdiri pada 6 orang. Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami ini ialah: yang pertama, pengenalan kajian, pernyataan masalah, objektif atau tujuan kajian dan hipotesis. Kedua, senarai sorotan literatur, analisis sorotan literatur. Dan yang ketiga, metodologi, iaitu reka bentuk kajian, lokasi populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, prosedur pelaksanaan kajian, dan yang terakhir ialah rujukan. Tajuk kajian yang telah kami pilih ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian migrain di kalangan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Syaifah Anas, ber-ID KBJ 2015100170 dan merupakan pelajar daripada Seksyen H8. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan kajian. Migrain adalah merupakan sakit kepala yang kronik dan paling kerap dihadapi oleh masyarakat seluruh dunia. Migrain adalah sakit kepala yang teruk, berulang dan sering berdenyut dengan tekanan di belakang mata di bahagian sebelah kepala sama ada kiri ataupun kanan. Menurut kajian di Malaysia, masalah ini sering terjadi pada golongan perempuan berbanding lelaki. Di peringkat global juga, migrain adalah penyebab utama punca kehilangan upaya pada kumpulan usia di bawah 50 tahun, diikuti dengan sakit belakang dan juga diabetes. Kebanyakan kejadian migrain ini terjadi disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya ialah stres, gangguan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan kafein yang berlebihan, dari segi tekanan pekerjaan dan juga obesiti. Seseorang yang mengalami migrain sering merasa mual, muntah, sensitif terhadap cahaya dan bunyi. Seseorang itu juga lebih cenderung mengasingkan diri dalam bilik yang gelap dan sunyi bagi mengurangkan rasa tidak selesa ketika mengalami serangan. Kebiasaannya sakit migrain ini akan menyerang dalam tempoh sekitar 4 hingga 72 jam. Menurut WHO, World Health Organization, dianggapkan orang dewasa mengalami gangguan sakit kepala sebanyak 50%. Setengah hingga 3/4 daripada orang dewasa berumur 18 hingga 65 tahun di dunia dilaporkan migrain, iaitu sebanyak 30% ataupun lebih. Gangguan sakit kepala ini merupakan masalah di seluruh dunia di mana ia menjejaskan semua peringkat umur, kaum, tahap pendapatan dan kawasan geografi. Pengetahuan yang kurang berkaitan dengan masalah migrain ialah salah satu faktor dalam tindakan untuk memberi diagnosis awal, merawat dan mencegah daripada keadaan seseorang menjadi semakin teruk. Ia merupakan cabaran yang membawa kepada pengetahuan tentang faktor berlakunya kejadian migrain ini. Tahap pengetahuan adalah komponen yang penting untuk mencegah kejadian migrain. Oleh yang demikian, maklumat utama kajian ini untuk mengenal pasti aras pengetahuan pelajar-pelajar IPTS tentang faktor-faktor kejadian migrain di kalangan pelajar KPTM-KB. Saya Nusyiamah Amirah binti Abdullah, nombor ID KBJ 2015100168 dari H8. 1.2 Pernyataan masalah, pengetahuan tentang faktor-faktor kejadian migrain di kalangan pelajar KPTM-KB untuk mengurangkan peningkatan kejadian migrain di kalangan pelajar di kolej ini. 1.3 Tujuan kajian adalah matlamat utama kajian ini untuk mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar di kalangan kolej ini terhadap penyakit migrain. Seterusnya, untuk melihat bilangan pelajar yang pernah mengalami masalah migrain ini. Kemudian berdasarkan kajian ini, kami dapat membuat skala statistik berkaitan dengan terjadinya migrain ini di kalangan pelajar KPTM-KB. Saya Nurin Akilah binti Saf, nombor KBJ saya 2015100043. Saya akan membentangkan 1.4 iaitu hipotesis.
Terdapat dua, iaitu hipotesis null, arus pengetahuan tidak mempunyai kaitan dengan peningkatan masalah migrain. Yang kedua, hipotesis alternatif, arus pengetahuan mempunyai kaitan dengan peningkatan masalah migrain. 1.5 persoalan kajian ataupun kepentingan kajian, iaitu hasil dari kajian ini boleh digunakan oleh berbagai agensi untuk meningkatkan pengetahuan kepada pelajar-pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Nordin, nombor KBJ 2015178. Saya daripada H8. Ini adalah senarai sorotan literature yang telah kami kaji berdasarkan 5 kajian faktor yang mempengaruhi kejadian migrain. Yang pertama, hubungan kualiti tidur dengan kejadian migrain pada mahasiswa Fakulti Kedoktoran Universiti Lampung. Yang kedua, hubungan kemurungan kebimbangan dan tekanan dengan kejadian migrain dalam kalangan pelajar perubatan di Jakarta. Yang ketiga, hubungan antara kejadian migrain dengan pengambilan kafein, kesan stres kerja terhadap migrain kepada pekerja ground handling di lapangan terbang Ahmad Yani Semarang. Dan yang terakhir, hubungan kait antara obesiti dan migrain dalam populasi orang warga Iran. 2.2 Analisis sorotan literature. 2.21 Pengenalan. Migrain adalah satu jenis penyakit berkaitan dengan sakit kepala primer yang paling biasa dalam kalangan umum. Migrain boleh terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya adalah gangguan tidur yang tidak teratur. A adalah hubungan kualiti tidur dengan kejadian migrain pada mahasiswa Fakulti Kedoktoran di Universiti Lampung. 2.22 Reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kajian rentas. 2.23 adalah populasi kajian. Kajian ini menggunakan kajian rentas dan menggunakan borang soal selidik. 2.2.4 Sampel kajian. Fakulti Perubatan di Universiti Lampung. 2.2.5 adalah instrumen kajian. Kajian ini dilakukan terhadap 65 orang peserta dalam Fakulti Perubatan di Universiti Lampung. Hubungan kemurungan, kebimbangan dan tekanan dengan kejadian migrain di kalangan pelajar perubatan di Sekolah Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Syariat Semajaya, Indonesia, Jakarta. Pengenalannya ialah gangguan mental seperti tekanan, kebimbangan dan kemurungan menjadi kebimbangan global bagi golongan dewasa muda, terutamanya dalam kalangan pelajar perubatan. Jadual padat kurikulum pendidikan perubatan telah menyumbang kepada prevalence gangguan mental yang tinggi dalam kalangan pelajar yang boleh meningkatkan risiko gejala fizikal seperti migrain. Antara reka bentuk kajian ialah kajian ini menggunakan kajian rentas, kaedah persatulan berkadar. Dan populasi kajian ini telah dijalankan di Sekolah Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Keselok, Atmajaya, Indonesia, Jakarta. Sampel kajian ini ialah seramai 196 orang pelajar telah mengambil bahagian yang terdiri daripada 98 pelajar lelaki dan 98 pelajar perempuan berumur 18 hingga 21 tahun. Instrumen kajian yang telah digunakan ialah menggunakan borang soal selidik. Prosedur penganalisis data pula telah menggunakan DASS 42 dan kejadian migrain diukur dengan soal selidik screen migrain Chi-square test. Perbincangannya ialah majoriti responden adalah pelajar lelaki dan pelajar perempuan berumur 18 hingga 21 tahun yang mengalami tekanan iaitu sebanyak 41.3%. Kebimbangan pula ialah 57.1% dan kemurungan ialah 26.5%. Migrain didapati dalam 28.1% responden dengan insiden yang lebih tinggi dalam kalangan pelajar perempuan iaitu sebanyak 61.8%. Tekanan, kebimbangan dan kemurungan mempunyai hubungan yang signifikan berhubung dengan terjadinya migrain. Seterusnya, hubungan antara kejadian migrain dengan pengambilan kafein. Pengenalan, menurut kajian, kafein mampu membuat orang terjaga dan meningkatkan konsentrasi dalam jangka masa pendek. Tetapi, kafein juga merupakan faktor pencetusnya migrain di kalangan masyarakat. Seseorang yang kerap mengambil kafein menyebabkan salur darah menyempit dan ia akan mengembang sekiranya tidak mengambil kafein seperti biasa. Perubahan yang mendadak dalam aliran darah dan otak inilah yang akan menyebabkan ketidakselesaan dan berlakunya migrain.
Reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan penelitian survei sebanyak 10 penelitian yang dikaji. Populasi kajian dijalankan di Fakulti Kedoktoran Samratulangi, Manado, Indonesia. Sampel kajian dilakukan seramai 109 orang iaitu terdiri daripada 63 orang perempuan dan 46 orang lelaki. Instrumen kajian menggunakan borang soal selidik. Seterusnya, prosedur penganalisis data. Data dianalisiskan menggunakan literature review dengan menggunakan database dari PubMed ataupun Medline. Perbincangan didapati kebanyakan tindak balas daripada pelajar Fakulti Kedoktoran Universiti Samratulangi, Manado, Indonesia. Faktor migrain lebih cenderung dicetuskan oleh kafein. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, yang pertama, sampel yang mengalami migrain disebabkan oleh kafein dibahagikan kepada dua kelompok absen 53% dan kelompok 6 absen 47%. Penelitian yang kedua, semua sampel juga mengalami migrain dengan sekitar 66.7% dari kelompok non-absen. Majoriti responden adalah dari kalangan perempuan berbanding lelaki. Sorotan di literatur yang keempat, kisah stres kerja terhadap migrain kepada pekerja ground handling di lapangan terbang Ahmad Yani, Semarang. Pengenalan, migrain adalah rasa yang tidak selesa sekaligus rasa sakit yang terjadi pada seluruh kepala. Antara sebabnya ialah pekerjaan. Setiap pekerjaan akan mengalami stres dalam menjalani pekerjaan, keletihan fizikal, emosi dan mental dalam persekitaran kerja yang boleh dialami oleh pekerja yang mengalami tekanan. Reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kajian rentas. Untuk populasi kajian dilakukan kepada pekerja ground handling di lapangan terbang Ahmad Yani, Semarang. Sampel kajian pula, semua pekerja ground handling perlu mengikuti serta dalam kajian ini termasuk yang baru bekerja selama 1 bulan, tetapi dikecualikan kepada pekerja yang cuti sakit dan yang tidak dapat hadir bekerja pada hari tersebut. Untuk instrumen kajian pula, ianya merupakan kajian pemerhatian dan kajian keratan rentas. Bagi prosedur penganalisis data, ianya menggunakan ujian Chi-square. Data yang dianalisis dibahagi kepada 4 bahagian yang terdapat faktor-faktor yang tertentu, antaranya adalah umur, tahun perkhidmatan, stres kerja dan juga penggunaan alat pelindung diri iaitu PPE. Dan terakhir sekali perbincangan, kebanyakan pekerja ground handling di lapangan terbang Ahmad Yani, Semarang mengalami sakit kepala. Tekanan kerja menyebabkan terjadinya sakit kepala. Ianya adalah hubung kait yang sangat sinonim dengan dalam pekerjaan. Analisis dalam bentuk umur, tahun perkhidmatan dan juga penggunaan alat perlindungan diri tiada kaitan dengan terjadinya sakit kepala pada pekerja ground handling di lapangan terbang Ahmad Yani, Semarang. Nama saya Nur Ainun Najwa binti Muhammad. Nombor ID KDJ 2015100872 dari Seksyen H8. 2.2. Draft analisis sorotan literatur. Hubung kait antara obesiti dan migrain dalam populasi orang dewasa Iran. Pengenalan, migrain adalah sejenis sakit yang menyerang bahagian kepala. Migrain kerap menyerang dan akan bertahan lama walaupun setelah mengambil ubatan untuk mengurangkan kesakitan. Obesiti juga boleh menjadi penyumbang utama kepada masalah migrain yang dihadapi oleh manusia, bukan sahaja dewasa, malah kepada kanak-kanak. Reka bentuk kajian. Kajian kawalan kes. Populasi kajian, orang dewasa Iran. Sampel kajian, 102 orang yang mengalami migrain dan 102 orang yang sihat. Instrumen kajian, soalan kaji selidik. Prosedur penganalisis data iaitu menggunakan SPSS. Perbincangan, kajian mendapati pesakit obesiti mempunyai 2.92 kali lebih kebarangkalian untuk mendapat migrain berbanding orang yang dalam kalangan berat ideal. Selain itu, kebarangkalian migrain menyerang pesakit obesiti dalam sebulan adalah 11.5% lebih berbanding orang biasa yang sihat, yang mana hanya 6.9%.
Dalam kekerapan jam pula, pesakit obesiti mengalami migrain 19.2% manakala orang berat normal hanya 17.4%. Metodologi kajian yang akan dijalankan oleh pelajar. Reka bentuk kajian. Kajian keratan rentas atau survey. Populasi kajian, pelajar diploma kejururawatan semester 6 di kalangan Politek Mara, Kota Baru, Kelantan. Sampel kajian iaitu seramai 50 orang pelajar semester 6 di Kolej Politek Mara, Kota Baru, Kelantan. Instrumen kajian. Menggunakan borang soal selidik yang diedarkan menggunakan aplikasi Google Form. Prosedur pengambilan data. Pengumpulan data diperoleh melalui Google Form yang diedarkan kepada pelajar. Jawapan akan diperoleh setelah pelajar menghantar jawapan. Prosedur penganalisis data. Data ini dianalisis menggunakan perisian PSSB 26.0 dan ini adalah rujukan yang kami dapat. Sekian, terima kasih.